Alhamdulillah hari ni semua sihat. Kita hari ni 5 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Okey, baiklah, pada malam ni kita akan bersama-sama dalam sesi pengenalan. Sesi pengenalan kita berkenal-kenal dahulu. Okey. Perkongsian ilmu kita yang akan bermula pada malam ini dan seterusnya insya-Allah. Semoga istiqamah. Okey, sebelum tu kita teruskan lagi untuk lebih berkat lagi perkongsian ilmu kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Jelas ah? Semua jelas ah insya-Allah. Kalau tak jelas boleh komen. Okey, kita ada di Facebook dan di IG. Okey. Sebelum tu marilah sama-sama kita berselawat. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kita menyambut Maulidur Rasul. Jadi marilah sama-sama kita berselawat. Okey, selawat ada banyak kan? Jadi kita selawatlah. Selawat yang paling senang dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, semoga perkongsian malam ini lebih diberkati, lebih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu, jelas kan saya tak pasti. Insya-Allah lah jelas. Kalau tak jelas boleh komen tak jelas. Saya harapkan jelaslah. Okey, baik. Okey, kita ada dua, Facebook dan di IG. Okey, terus. Sebelum saya teruskan, ialah ada yang kenal, ada yang tak kenal. Jadi, kita berkenalanlah secara ringkas. Okey, baik. Berkenalan secara ringkas. Supaya dengan itu, kita lebih akrab. Kita lebih lagi saling kenal. Kan? Sebelum tu, kita lebih berkenal-kenalan lah. Okey, ta'aruf lah sikit. Awal-awal ni. Okey, saya Siti Mariam binti Abdullah. Sekarang bertugas di SK Permata Tok Jaya. Sebagai guru bahasa Arab dan juga menyandang sebagai guru perpustakaan media di Sekolah Kebangsaan Permata Tok Jaya. Okey, saya bermula dulu dengan di sekolah SK Sungai Rawang. Ada kawan-kawan SK Sungai Rawang? Okey, baik. Sazana Aini. Terima kasih. Okey, baik. Jadi kawan-kawan dan anak murid sana, Pantai Remis clear. Okey, terima kasih Ustaz Azim. Jadi kita kenal dululah. Okey, awal-awal sesi pengenalan kita pada hari ini. Okey, baik. Saya bermula bertugas, sedikit pengalaman dalam kerjaya. Bertugas di SK Sungai Rawang pada 2007, kemudian bertukar ke SK Permata Tok Jaya. Okey, sepanjang dalam tahun tu saya pernah berkhidmat memberikan sumbangan dalam radio Suara Islam. Okay, sebagai menulis skrip dan tazkirah. Kalau siapa pernah dengar Suara Islam, rancangan Umi di RTM adalah setiap hari Rabu, tak silap macam tu. Jadi daripada tahun 2007 sehingga 2011. Okay, itu antara pengalaman-pengalaman yang lepas lah. Okay, kemudian pernah menjadi pengajar sambilan di UiTM dalam bidang kurikulum selama lebih kurang 2 sem setahun, lebih kurang 2 semester. Dan dalam masa yang sama saya menyambung pelajaran dan alhamdulillah dengan izin Allah pada tahun ini saya selesailah menulis tesis saya itu, dan dengan itulah maka ketika ini saya perlu untuk berkongsi hasil penulisan, hasil pembacaan. Okey. Jadi, apa tujuan saya nak buat live ni? Kenapa saya nak buat live ni? Okey, asalnya cerita sikitlah. Nak buat video untuk letak tentang sirah Nabi. Fokus ialah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya nak buat video, tapi bila rasanya kalau kita buat live ada challenge sikitlah. Okey, kita maksudnya lebih challenge, lebih cabaran sikit. Saya rasalah. Okey. Jadi saya ambil secara live dan saya juga berguru jugalah.
Okay, untuk nak melihat macam mana live, macam mana video, macam mana apa bezanya. Dan saya malam ni saya buat sesi pengenalan. Kemudian sebab apa saya nak buat sirah ni sebagai yang pertama sekali. Okey. Sebab apa saya nak buat live ni? Yang pertamanya, sirah ni sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita. Seperti mana di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, okey, dikatakan bahawa firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan yang baik. Jadi dia adalah merupakan idola kita. Jadi itulah yang pertama sebab apa saya nak buat juga sirah ni, sebab sumber kita, pedoman kita ialah Al-Quran dan juga hadis Nabi, sunnah Nabi. Dan termasuk sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sebab apa saya nak buat live untuk sirah ni ialah sebab saya teringat kata-kata Ustaz Abid Liu. Dia mengatakan bahawa dalam media sosial ni banyak yang dipamerkan dengan bahan-bahan yang tidak berapa sesuai dengan anak-anak. Apa pengisian untuk anak-anak, dan juga mungkin juga sebagai ibu bapa nak menyampaikan kepada anak-anak. Jadi saya pun melihat dia kata, Ustaz Abid Liu kan, dia kata jadi dia sebab apa dia letak gambar-gambar, dia letak gambar baik-baik semua kan, sebab dia kata kita nak bagi anak-anak ni lihat benda yang baik-baik je. Okey, jadi semoga perkongsian ini ada manfaatnya. Semoga ada anak-anak yang melihat, semoga anak mendengar. Bukan pada waktu live ni juga. Lepas ni video ni akan disimpan dan mungkin akan datang mereka akan melihatnya. Semoga ada tak banyak, sikit dapat pun alhamdulillah. Okay, kita nak memperbanyakkan lagi bahan-bahan yang elok, dan supaya dengan bahan itu mereka dapat untuk nak mendengar dan mengamalkannya dan mempelajari siapa idola sebenar mereka yang perlu mereka ikut. Okey. Yang ketiga, sebab apa saya nak buat live sirah ialah sebabnya saya khawatir, saya terfikir dah habis je penulisan tesis saya tu, dah habis saya membaca, dah habis semua, saya terfikir adakah setakat ini sahaja? Adakah ini setakat ini je? Aku dah habis dah menulis tesis, dah habis dah buat kajian, setakat ni je ke? Macam okey, tutup, habis menulis kan? Adakah setakat itu sahaja? Tidak dikembangkan, tidak disampaikan. Jadi ke mana saya nak sampaikan apa yang dah saya tulis, dan semoga saya juga ingat apa yang dah saya tulis tu. Bukannya kata pandai tak pandai, itu subjektif. Jadi sekarang ni kita nak sampai berkongsi supaya daripada okey Cikgu Firdaus, tak apa. Lepas ni boleh tengok lagi. Okey, selamat majaya Yodis barang. Okey, jadi daripada penulisan yang dah saya sampaikan tu, saya tulis tu, saya kata okey, kena sampaikan supaya bila ditanya, bila disoal, satu masa nanti Allah soal, apa sumbangan kamu, apa yang kamu buat dengan hasil pengajian yang kamu lakukan selama ni. Jadi apa sumbangan? Selama ni hanya untuk dirilah. Kita belajar-belajar, okey, dapat selesai. Tetapi apa sumbangan seterusnya? Jadi dengan melalui live inilah berharap, dengan harapan semoga Allah ambil kira setiap nilaian, setiap minit, setiap saat yang saya sampaikan, dan juga pada orang-orang yang mendengar. InsyaAllah ada keberkatannya dan dipilih pula pada malam hari Khamis, malam Jumaat. InsyaAllah semoga Allah lebih memberkati usaha ini. Okay, kita nak cerita tentang sirah Nabi kan. Okay, jadi seterusnya kalau kita lihat, laju sangat ke? Okay, ikut no? Okey, itu 3 sebab apa saya nak buat live tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang seterusnya penulisan sirah. Okey. Kalau nak cakap kata kiranya penulisan sirah. Kawan-kawan semualah baca buku tentang sirah tentang apa? Cuba ingat balik. Okey, baca buku penulisan siapa? Okey, banyak kan penulisan sirah banyak. Dan saya memilih fokus kepada sirah ni sebab saya memilih tokoh tu, daripada tokoh tu lah saya pilih kitab sirahnya. Tapi bila kita nak melihat kepada fokus sirah, banyak kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yakin semua yang ada bersama dengan live ni semuanya pakar dalam sirah. InsyaAllah semua pernah belajar daripada kecil. Okey, sampai sekarang masih lagi kita mendengar, membaca sirah Nabi, tak berhenti kan? InsyaAllah saya yakin. Jadi
pada perkongsian saya ni kita nak saling ingat mengingati. Okey, pada saya dan juga pada semua rakan-rakan. Okey, tak apa. Yang nak keluar tak apa, nanti akan datang ada video ni yang akan di-save lah, boleh lihat balik ya. Okey, kalau kita lihat pada mulanya penulisan sirah Nabi, okey, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Sirah ni ialah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan. Jadi kalau kita hadis perjalanan dari sudut perkataan dia macam mana, daripada amalan perbuatan, okay, apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW direkodkan di dalam sirah ataupun perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi mula-mulanya macam mana berlakunya tu ialah sirah Nabi Muhammad SAW ni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Okay, Assalamualaikum rakan-rakan sekalian, boleh dengar? Okay. Sahabat Nabi merekodkan setiap perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk diambil oleh dan direkod supaya tak berlaku putusnya tentang sirah Nabi ni. Jadi rekodkan para sahabat ni kepada generasi selepasnya, itu tabi'in. Jadi para tabi'in ni menukilkan riwayat-riwayat hadis Nabi daripada sahabat ni, kemudian disimpan simpanan mereka ni. Jadi disimpan tentang sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Kita bayangkanlah, jadi berapa banyak tentang setiap nampak je perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang Nabi buat. Mereka simpan jadikan dalam lembaran untuk diperturunkan kepada pewaris-pewaris lah. Okey, baik. Ya, Muatika, amin. InsyaAllah kita dapat amal semua. Okey, kemudian selepas tu tabi'in dia pun berpindah kepada satu generasi tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah antara pengarang awal. Okay, ini daripada kitab Ibn Hisham mengatakan pengarang awal yang mengarang tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Ishaq bin Yasar, iaitu dengan gelaran Ibnu Ishaq. Okay, rasanya rakan-rakan insya-Allah lah yang belajar sirah pernah dengar kan pengarang tentang Ibnu Ishaq, pengarang kitab sirah. Jadi Ibnu Ishaq dia mengarang dalam kitab tu, jadi sampailah kepada kita ialah melalui Ibnu Hisham. Yang sampai kepada kita, Ibnu Hisham meriwayatkan pula daripada kitab Ibnu Ishaq tu melalui gurunya Al-Baqai. Okey, jadi Al-Baqai adalah salah seorang murid Ibnu Ishaq, disampaikan kepada daripada Ibnu Hisham. Ya, puncak gunung Syarai clear. Terima kasih. Okey, baik. Jadi ni, okay, saya nak tunjuklah. InsyaAllah lah, rakan-rakan semua baca banyak kitab. InsyaAllah saya yakin semua baca pasti saya yakin semua pasti pernah membaca 1 atau 2 atau 3 atau 10 kitab sirah Nabi Muhammad SAW, sama ada tebal atau nipis. Pasti pernah baca. InsyaAllah. Jadi sebab tu saya kata perkongsian ilmu. Kita nak berkongsi, insyaAllah yang mana saya kurang kita tampung, saling tampung-menampung, nak ingatkan kembali. Okey, yang ini adalah Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Ishaq saya tak pasti, ada orang pinjam. Tak tahu ke mana dah. Jadi ini Ibnu Hisham, penerbit banyak kitab kan. Jadi ini antara penerbit yang saya ni baca Jahar Birsa. Okey, banyak lagi yang lain ada penerbit macam Ibnu Hisham. Kitab Ibnu Hisham mengarang sirah Nabi. Okey, kemudian kalau kita lihat perjalanan dia ialah tabaqat Ibnu Sa'ad. Kalau kita nak cerita panjang lah perjalanan kitab-kitab penulisan tu, ada lagi lah kitab-kitab kalau disebutkan ambil masa lama. Jadi kita lihat perkembangan penulisan sirah ni berkembang dan hinggalah sirah ni ditulis secara khusus atau difokuskan secara berasingan. Okey, difokuskan. Antaranya contoh-contoh antara tajuknya ialah, okey, antara contohnya ialah kalau kita tengok ni. Okey, ni hadiah daripada Pak Long Pak Long. Hadiah apa? Syama'il Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Okey, ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Ini antara kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beliau menulis ialah dalam ni ialah hadis-hadis Nabi. Difokuskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perwatakan Nabi melalui hadis Nabi. Maksudnya
Selepas tu penulisan dia berfokus kepada kiranya fokuslah untuk berkesesuaian. Okay, macam Ibn Tirmizi dia menulis Syama'il Muhammad, kepribadian Muhammad, melalui hadis-hadis Nabi. Kita baca, kita ini hadis Nabi berkaitan dengan Nabi Muhammad, perwatakan dan sebagainya. Okey. Kemudian laju sangat ke? Okey, hari ni insya-Allah tak sampai sejam kot kita sesi pengenalan kan. Okey, jadi sekarang seterusnya penulisan yang seterusnya lah kan. Okay, kita kata bekalan ke tempat kembali, bekal hidup Muslim. Kalau kitab ni tulis bekal ke tempat kembali. Ini antaranya ialah mukhtasar, ni ringkasan. Sebenarnya ada banyak kitab ni, Zadul Ma'ad, penulisan tentang sirah Nabi. Okey, jadi disebutkan tentang sirah-sirah Nabi, macam mana perjalanan hidup Nabi Muhammad, daripada penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okey, ini kitab dia, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okey, kalau siapa yang maksudnya nak teringin, nak mendalami lagi sirah Nabi, carilah kitab Sirah Ibnu Qayyim ni, bekalan hidup Muslim. Okey, baik. Seterusnya ada lagi penulisan banyak tentang Syifa, itu saya kesembuhan, Qadiyat, penulis banyak tentang sirah Nabi. Okey, antaranya ialah lagi fiqh, ini ramai yang kenal ni insya-Allah. Fiqh Sirah Nabawiyah, iaitu daripada Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti, kitab bahasa Arab, ada translate bahasa Melayu pun ada. Okey, ni sirah tentang fiqh sirah lah. Okey, fiqh sirah. Ada lagi kitab, saya terlupa nak ambil belakang, ada lagi tentang tulisan Muhammad Al-Ghazali. Kalau nak tahu tentang lebih kupasan tentang fiqh sirah, Muhammad Al-Ghazali, okey, tentang fiqh sirah An-Nabawiyah. Ini pengenalan awal tentang kitab-kitab sirah Nabi. Lagi, banyak. Yang mana satu yang saudara-saudari semua dah pernah belajar, pernah baca? Terima kasih Mak. Kampung Bujang clear. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sirah Nabawiyah yang seterusnya, penulis Saifiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang ni pun famous. Kalau tengok pergi Hasani, kedai-kedai buku, banyak tentang penulis Saifiyur Rahman ni. Banyaklah penerbit-penerbit yang cetak. Okey, boleh baca juga. Kalau baca tentang sirah Nabi. Okey, kita baca, insya-Allah ada keberkatan sebab kita mengenali tentang seorang tokoh yang bukannya sahaja terkenal di dunia, bahkan terkenal seluruh alam. Nabi Muhammad, kita yakin kan. Jadi kenapa kita tak baca, kita tak mendalami tentang peribadi beliau. Jadi seterusnya, penulis Dr. Mustafa Asy-Syibai. Okey, ni pun ini ringkas kecil, tapi dia fokus kepada pengajaran dan pedoman. Okey. Ni kecil je. Okey, tapi dia betul dia kata seterusnya berfokus kecil-kecil, dia sikit, ni sikit bekalan. Ini hadis Nabi. Okey. Baik. Ya Kak Ni, ingat Kak Ni please Okey, baik. Okey. Dr. Mustafa Asy-Syibai, kalau nak baca boleh insya-Allah tentang kehidupan baginda. Walaupun kita kata nipis, tapi banyak sangat insya-Allah lah maklumat yang disampaikan. Insya-Allah kita boleh faham. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, kalau nak cerita tentang kitab sirah memang tak habislah. Banyak. Kitab sirah banyak. Sampaikan saya kata ya Allah, yang mana satu yang paling kita kata nak kira nak habis baca tu, kalau betul-betul nak habis baca semua, tak siap lah tesis kan. Jadi saya fokus satu tentang daripada tokoh, iaitu Abi Al-Hasan Ali Al-Hasani. Okey, siapakah dia? Kitab ini saya pilih ni, kitab ni saya beli tebal ni. Okey, kitab ni saya beli di SK Sungai Rawang. Ada orang datang sekolah kan, ada peniaga datang sekolah, dia jual kitab ni. Saya pun menarik, belilah kitab ni. Okey, 290 ni kitab ni. Tak sangka bila saya beli, rupanya beli di SK Sungai Rawang 2007. Tak sangka lepas tu tesis saya pilih tajuk ni. Ya Allah, maksudnya kita kata setiap benda yang berlaku tidak ada kebetulan. Pasti ada sesuatu di sebaliknya. Okey, pasti ada sesuatu di sebaliknya. Jadi saya menarik belilah kitab ni. Kitab karangan Abi Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadwi. Okey, siapa? Kenallah sikit dengan tokoh ni. Tokoh yang menulis, yang mengarang kitab ni sangat hebat. Manusia sangat hebat. Okey, jadi kalau Ahmad Zakaria Al-Ghawri An-Nadwi menceritakan, pada ketika umur 10 tahun,
Okay, Abi Hassan Nadwi sangat suka. Di dalam keluarga dia sangat suka cerita tentang sirah-sirah Nabi, bercakap tentang sirah Nabi. Apa saja semua berkaitan dengan sirah Nabi. Jadi, sirah Nabi ni sangat berkait rapat dengan jiwa dia. Jangan jiwa Abi Hassan Nadwi ni. Dengan jiwa tokoh ni. Jadi, pada umur 10 tahun, beliau minta kepada ibunya. Okay, punya seorang penghafiz hafizah Quran juga. Dia kata dia nak beli buku. Dia suka baca, dia nak baca buku Rahmatan lil Alamin. Penulis Sulaiman Al-Mansur Puri. Sulaiman Al-Mansur Puri, iaitu tentang kitab sirah Rahmatan lil Alamin. Jadi beliau nak baca kitab tu, minta kat mak dia nak beli buku. Sebab tu umur dia baru 10 tahun. Masya-Allah, itulah 10 tahun. Jadi sekarang ni kita nak gemburkan anak-anak ni, bukan baca cerita hantu. Ya Allah, kalau kita tengok reality. Bagi buku hantu dengan buku sirah Nabi, yang mana mereka akan pilih? Cuba tengok tak. Bagi kisah para sahabat Nabi, dengan pelik clear ya kawan-kawan sana. Terima kasih Kak Lilik. Okey, Kak Aid, Kak Rahayu. Okey, baik. Jadi, kalau kita bagi pilihan dekat anak-anak, kita bagi buku sirah Nabi atau kisah para sahabat Nabi. Pada pun clear, terima kasih Una. Okey. Dengan buku hantu ataupun buku komik-komik, yang mana pilihan anak-anak sekarang? Okey, sebab apa mereka pilih bahan bacaan tu? Sebab mereka tidak didedahkan. Kita dari rumah kita tak didedahkan kepada anak-anak tentang sirah Nabi. Siapa yang tak didedahkan? Kita lah. Siapa kita tu? Jadi jawab sih. Nak salah pun tak, kita tak boleh cakap. Sebab maksudnya macam ni. Dekat rumah dengan mak bapak, sekarang kekangan masa, ada yang bekerja apa semua tak sempat. Jadi mengharapkan kat guru kat sekolah pun masa kekangan masa. Jadi sekarang ni, kita fikir sini balik. Macam mana kita nak suburkan balik anak-anak dengan sirah Nabi. Dengan para sahabat Nabi. Ya Kak Sarah, Allahu Akbar Kak Sarah. Kak Sarah. Kak Sarah hebat Kak Sarah. Malu Kak Sarah. Kongsi-kongsi hari ni. Okey. Jadi, kalau kita sekarang ni peranan siapa yang nak bagi anak-anak suka baca sirah Nabi, suka baca para sahabat? Sebab dengan membaca sirah Nabi, dengan membaca kisah para sahabat Nabi, makanya jiwa mereka akan terbentuk dengan pembacaan mereka. Cuba bagi cerita hantu, cuba bagi cerita-cerita yang kurang pengisian. Bagaimana jiwa mereka, bagaimana mereka punya semangat nak membentuk diri. Jadi nak kisahkan bahawa Abi Hassan Nadwi tadi, ya Kak Sarah, awak lambat sangat live. Lambat ke? Weh, dah mula wai ke apa maksudnya Kak Sarah? Okey. Jadi, kalau kita kata, kalau lihat tadi Abi Hassan Nadwi tadi, bahawa beliau 10 tahun dah minta nak baca buku Rahmatan lil Alamin. Pengarang Sulaiman Al-Mansur Puri. Sekira rakan-rakan, Kak Sarah pernah dengar agak kitab tu? Saya teringin juga nak cari, tak jumpa-jumpa lagi. Rahmatan lil Alamin. Sekiranya ada rakan-rakan sahabat-sahabat Mesir, sahabat-sahabat yang pernah belajar di luar negara kan, pernah jumpa kitab tu, insya-Allah ada yang pernah jumpa ni, Rahmatan lil Alamin. Maklum saya teringin sangat nak baca kitab tu. Okey, jadi pada ketika umur beliau 10 tahun, okey, pengarang ni Abi Hassan Ali Al-Hasani Al-Nadwi baca kitab Rahmatan lil Alamin. Bayangkan. Darjah 4, 10 tahun Okey. Jadi beliau baca kitab Rahmatan Alamin ni, seterusnya beliau baca juga kitab Syama'il At-Tirmizi, Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Okey, selamat datang ya rakan-rakan yang baru masuk. Okey. Kitab Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim. Tadi saya dah tunjuk tadi antaranya kitab-kitab sirah yang lain. Jadi daripada situ beliau kumpulkan bahan-bahan bacaan Sirah Nabawiyah, sehinggalah beliau juga menulis banyak kitab berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Al-Khatim, kitab Sirah Khatamun Nabi lil Atfal. Beliau fokuskan kepada, sebab sirah ni banyak kan. Okey, kalau lihat ini sebenarnya ada daripada bahasa Arab. Bahasa Arab, okey. Ada daripada bahasa Arab. Print dia ni, ambil daripada internet. Okey, kalau daripada bahasa Arab, terjemahan dia ini. Sebab apa nak cerita lah, kata bukan nak sohehkan. Saya nak lihat, nak sohehkan bahawa kitab ni memang daripada karangan bahasa Arab dan dialihkan kepada bahasa Melayu. Okey, jadi beliau ni mengarang kitab, ada fokus-fokus kecil-kecil sehingga akhir, daripada kecil-kecil tu untuk orang fokuslah macam membaca. Nak tahu macam mana kisah tentang Sirah Khatamun Nabi lil Atfal, fokus kepada kanak-kanak sebab karangan beliau
tentang sirah ni ada digunakan. Di Malaysia pun ada digunakan di sekolah di Seri Petaling. Lupa dah. Madrasah apa. Ada dekat Petaling guna kitab tu. Dan juga di negara-negara Arab untuk sirah Nabi ada juga digunakan kitab tu. Kitab Sirah Khatamun Nabi lil Atfal. Fokus untuk kanak-kanak sebab kupasan dia kanak-kanak lebih faham. Okey. Kemudian ada uswah hasanah, fokus kepada keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi untuk akan datang hari ini sesi pengenalan dulu ya. Sesi pengenalan, kita berkenal-kenalan. Dan insyaAllah video live ni semuanya akan di-save. Boleh tengoklah nanti video. Okay, jadi untuk seterusnya, mulai insyaAllah setiap hari Khamis malam Jumaat, okay, saya akan ceritakanlah secara ringkas yang bolehlah untuk daripada setiap tajuk-tajuk yang ada daripada kitab ni. Baik, daripada kitab ni insyaAllah lah, semoga bukan kalau kata saya baca ni nak tengok balik rasa macam nak baca lagi, nak tahu lagi. Jadi saya nak cerita kat anda, jadi saya nak cerita, nak baca, nak cerita. Jadi saya rasa eloklah kita berkongsi, sekurang-kurangnya orang lain dapat manfaat juga yang mendengar. Okay, saya pun nak untuk diri saya, dan juga saya nak sama-sama kita mengetahui, mengenali lebih lagi Nabi Muhammad SAW daripada kitab pengarang Abi Hasan Ali Al-Hasani. Okay, mudah-mudahan kitab yang kita akan baca setiap minggu ni, kitab ni akan baca melalui setiap bab supaya lebih faham. Dan insya-Allah saya yakin dengan keberkatan penulisnya, dengan keberkatan peribadi agung Nabi Muhammad SAW, pasti saya yakin insya-Allah pasti akan ada keberkatan untuk kita yang sama-sama mendengar. Insya-Allah pasti. Allah tidak akan kiranya tak akan lepas setiap apa yang kita buat kan, ya, sama ada yang baik atau yang buruk, lagi-lagilah untuk nak mendengar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti setiap minit yang kita habiskan untuk mendengar, pasti setiap minit yang kita duduk nak dengar, nak habiskan masa ni, pasti ada keberkatan, pasti ada nilaian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk hari ini sebagai pengenalan, saya buat setengah jam je lah. Okay, setengah jam. Semoga untuk akan datang insyaAllah kita akan bersama-sama. Live-nya bukan di page personal saya. Saya akan buat di page untuk fokus kepada live. Setiap hari Khamis, malam Jumaat. Ajak sama-sama anak-anak, ajak sama-sama supaya mendengar sirah Nabi ni. Sirah Nabi yang kiranya insyaAllah lah ada pasti ada keberkatannya. Okey, insyaallah saya usahakan untuk kita baca sama-sama faham untuk diri saya sendiri dan untuk sama-sama kita kongsi. Jadi yang mana yang datang, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala, yang mana yang kurang itu semuanya daripada diri saya sendiri. Insyaallah nanti boleh like dekat page yang saya akan share nanti. Okey, sebarang apa-apa kita boleh kongsilah. Kalau ada apa-apa yang saya salah sampaikan atau apa-apa, sama-sama kita boleh share, kita boleh berkongsi. Itu sebab tu berkongsian ilmu. Jadi nak berkongsi sama-sama ilmu yang ada supaya kita dapat mengamalkannya, supaya kita dapat manfaat hidup kita dengan sebaiknya. Okey, setakat itu sahaja rasanya ayat ini.